Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan tajuk iaitu konflik antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Iqmal Hakim Suhaili. Nombor metrik I1930431. Jadi sekarang ni kita pergi kepada pengenalan dahulu. Kita tengok uh, macam mana apabila kedatangan Inggeris dan apa perubahan undang-undang apabila datangnya Inggeris. Jadi poin pertama, kegemilangan pemerintahan negeri-negeri Melayu Islam telah berubah dengan kedatangan penjajah Inggeris bermula seawal 1790, tahun 1795. Jadi Inggeris datang ke negara kita seawal tahun 1795, dan masa itulah pemerintahan negeri Melayu Islam ni telah berubah dengan datangnya mereka. Jadi kedua, pertembungan budaya pemikiran barat dengan pemikiran ketika itu depa telah mengubahnya kepada sosial, politik, ekonomi dan kehidupan masyarakat Melayu. Jadi dengan kedatangan mereka ni, kedatangan Inggeris ni, dia telah mengubah segala bentuk daripada segi sosial, politik, ekonomi dan kehidupan masyarakat Melayu ketika itu. Seterusnya, hukum Islam dan Mahkamah Syariah ni mereka asingkan, Inggeris telah asingkan, iaitu dikurangkan peranannya dan dihadkan bidang kuasanya kepada perkara peribadi sahaja seperti perkahwinan, perceraian dan pewarisan. Jadi dengan kedatangan Inggeris ni, mereka telah mengasingkan hukum Islam ni dengan hukum syariah, tapi dalam perkara peribadi sahaja. Seterusnya, modus operandi yang digunakan oleh Inggeris dengan mengutamakan undang-undang dan prosedur Inggeris ke dalam pentadbiran keadilan menjadikan undang-undang sivil tempatan yang diadaptasi daripada undang-undang sivil Inggeris menguasai semua pentadbiran keadilan negeri. Jadi inilah yang berlaku apabila datangnya Inggeris di negara kita pada seawal 1795. Pada tahun 1795, mereka telah mengubah banyak benda dengan datangnya mereka. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada bagaimana kedudukan Mahkamah Syariah ni sebelum negara kita ni merdeka. Jadi yang pertamanya, dengan kedatangannya Inggeris di dalam Malaysia ni, dia telah membawa undang-undang sekular yang berasaskan kepada sistem common law, iaitu mengikut kaedah status pemakaian Inggeris tu sendiri. Undang-undang Islam pula mereka hakis undang-undang Islam melalui pemakaian perundangan Inggeris. Maksudnya ikut style mereka, ikut style Inggeris. Dan Inggeris ni mereka tak kacau pasal perkara peribadi orang Islam. Jadi seterusnya kita tengok pula kepada kes Ainan bin Mahmud. Jadi sebelum negara kita ni merdeka, telah berlakunya bidang kuasa Mahkamah Syariah ni dia telah dicampuri oleh Mahkamah Sivil. Sampaikan Mahkamah Syariah sendiri dah tak bermaya untuk lawan benda ni. Nak tak nak dia terima sebab dah bercampur dengan Mahkamah Sivil. Kerana dalam kes Ainan bin Mahmud ni, apabila bercampurnya dua benda ni, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil tu telah dicampurkan, jadi menyebabkan anak seorang wanita Islam dan pasangannya seorang lelaki Islam juga, anaknya yang sudah lahir selepas mereka 4 bulan dah berkahwin, anaknya telah disah tarafkan oleh mahkamah.
Sedangkan mereka baru 4 bulan berkahwin. Jadi bagaimana dah boleh ada anak? Sedangkan kalau kita fikir logik, kalau dah setahun berkahwin ataupun dah 11 bulan berkahwin, kita boleh, orang kata apa, boleh fikir logik lagi lah. Tapi baru 4 bulan berkahwin, tapi mereka dah ada anak. Jadi orang kata anak tu anak tak sah tarah lah kira dia. Tapi apabila bercampurnya dua dua institusi ni, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil, menyebabkan mahkamah telah membuat keputusan yang mengatakan anak dalam kes Ainan ni sah taraf. Jadi sepatutnya dalam hukum Islam tak sah taraf lah anak itu. Okey. Seterusnya, campur tangan Mahkamah Sivil dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah di masa pra-merdeka ini, iaitu sebelum merdeka ni, telah menyebabkan pencanggahan penghakiman yang dibuat oleh hakim Mahkamah Sivil berlaku kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang undang-undang Islam. Kemudian kita pergi pula kepada kedudukan Mahkamah Syariah ni selepas negara kita merdeka. Jadi kedudukan institusi kehakiman syariah ni, walaupun Inggeris tak lagi jajah negara kita selepas kemerdekaan, tapi still lagi banyak tak berubah. Banyak mereka tak boleh ubah. Walaupun pelbagai usaha yang dah diperjalankan oleh kerajaan negeri untuk mereka mematabatkan balik semula Mahkamah Syariah. Seterusnya, contohnya dalam kes pertunangan orang Islam Nafsiah Abdul Majid. Jadi Mahkamah Sivil ni telah menggunakan undang-undang kontrak Inggeris sebagai asas penghakiman dan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes undang-undang diri dan keluarga Islam, termasuk hal kontrak pertunangan Islam. Kemudian Mahkamah Sivil dia tidak selari dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan menyebabkan kecenderungan Mahkamah Sivil dia campur dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan menggunakan pendekatan prinsip undang-undang Inggeris. Jadi walaupun Inggeris dah tak jajah lagi negara kita, pihak-pihak yang tertentu, walaupun mereka dah usaha macam mana pun untuk untuk kembalikan hukum Islam dan Mahkamah Syariah tu supaya tak digabungkan dengan Mahkamah Sivil, tetap tak dapat diusahakan. Jadi benda tu berlaku sampai sekarang. Negara kita ni mempunyai dua mahkamah, iaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama penerangan Muhammad Hamizan bin Muhammad Rosli. Nombor metrik I19103463. InsyaAllah saya akan menerangkan Mahkamah Syariah daripada segi maksud Mahkamah Syariah, tujuan dan peranan Mahkamah Syariah dan bidang-bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey, kita tengok pada maksud Mahkamah Syariah. Okay, maksud Mahkamah Syariah ini adalah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang-orang Islam. Mahkamah Syariah ini dia dikhususkan kepada orang-orang Islam saja dan bukan kepada orang yang bukan Islam, untuk bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang telah diperuntukkan untuknya. Mahkamah Syariah ini adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Maknanya kerajaan negeri berhak untuk menjatuhkan hukuman itu berdasarkan enakmen yang telah dibuat oleh kerajaan negeri kepada orang Islam sahaja. Mahkamah Syariah ini ditubuhkan mengikut enakmen undang-undang pentadbiran negeri masing-masing. Setiap enakmen negeri berlainan. Dia tidak sama
Dia tidak sama enakmennya. Mahkamah Syariah ni hanya mempunyai bidang kuasa terhadap perkara-perkara yang melibatkan orang Islam. Seperti yang saya kata tadi, dia memang melibatkan kepada orang Islam sebab hukum-hukum dia berdasarkan hukum-hukum Islam, bukannya hukum-hukum yang bukan Islam. Okey, bahasa Melayu adalah sebagai bahasa rasmi Mahkamah Syariah ni kerana bahasa Melayu adalah bahasa pertama yang bahasa utama bagi di Malaysia ini dan diguna pakai seperti undang-undang dan di mahkamah sahaja. Selain daripada bahasa lain tidak boleh diguna pakai di mahkamah syariah. Okey, tujuan dan peranan mahkamah syariah di Malaysia ini kita tengok yang pertama sekali ialah mengekalkan perundangan Islam untuk diperuntukkan kepada mahkamah ini bagi menjaminkan setiap muslim itu patuh dan tidak melanggar perintah Allah SWT yang telah melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang kedua sekali ialah menjalankan pentadbiran agama Islam dan As-Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang-orang Islam. Okey, yang ketiga melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Dia boleh mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat-syariat Islam. Okey, yang keempat menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan dan keruntuhan rumah tangga. Yang kelima, dia menjadi tempat rujukan untuk mendapat khidmat nasihat serta menyelesaikan masalah rumah tangga. Okey, yang keenam sekali ialah tempat membuat rayuan daripada pihak isteri untuk mendapatkan nafkah daripada suami yang sudah bercerai. Okey, yang ketujuh sekali ialah tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti yang kita tahu di sini, nikah, kahwin, perceraian, talak, fasad dan sebagainya lah. Yang ke-8 sekali ialah menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti yang kita tahu iaitu judi, minum arak, riba, khalwat dan lain-lain perkara yang mungkar. Okey, yang ke-9 sekali kita tahu membantu serta menyelesaikan perbahagian harta pusaka yang berkaitan seperti yang kita tahu wasiat. Yang ke-10 ialah menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka supaya kehidupan mereka menjadi lebih bahagia dan tenteram. Okey, bidang kuasa mahkamah syariah. Okey, bidang kuasa mahkamah syariah ini adalah sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia. Seperti mana pindaan perkara 121/1A Perlembagaan Persatuan pada 1988 memberikan mahkamah syariah bidang kuasa berasingan kepada mahkamah sivil. Dia menjadikan mahkamah syariah ini bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf. Mahkamah syariah ini adalah di bawah enakmen negeri. Okey, kita tengok pada Perlembagaan Malaysia pada 1965, kuasa mahkamah syariah ini diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1965 adalah seperti berikut. Yang pertama sekali, dia boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja. Dia dikhususkan kepada orang Islam sahaja. Yang kedua, dendanya tidak boleh melebihi 1,000 sahaja atau 6 bulan penjara atau dia boleh digabungkan kedua-dua denda iaitu denda penjara dan denda wang tunai. Okey, kita tengok kepada Perlembagaan 1984. Okey, kuasa mahkamah syariah ini diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1994 dan telah membuat pindaan antaranya seperti berikut. Hukumannya menjadi lebih ketat lagi. Kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali ialah boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja. Denda tidak boleh melebihi 5,000 sahaja atau 3 tahun penjara, atau hukuman rotan tidak melebihi daripada 6 kali sebatan atau gabungan ketiga-tiga iaitu denda wang tunai, penjara dan rotan.
Okey, kita tengok pada bidang kuasa mahkamah syariah yang membicarakan kes-kes sivil. Yang pertama sekali ialah pembahagian atau tuntutan harta sepercayaan. Yang kedua ialah wasiat. Yang ketiga ialah perkara yang menghubungkan hubungan antara suami isteri. Yang keempat, pembahagian dan pewarisan harta berwasiat ataupun tidak berwasiat. Yang kelima ialah nafkah orang-orang tanggungan atau jagaan hadonah budak-budak. Okey, kita tengok pada uh, bidang kuasa yang membicarakan tentang kes-kes jenayah. Yang pertama sekali ialah kesalahan mengambil anak angkat. Kedua, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, khalwat. Keempat, mengamalkan ajaran sesat. Kelima, tidak membayar fitrah zakat. Keenam, jual atau minum minuman keras. Ketujuh adalah zina. Ini adalah satu perkara kes-kes yang melibatkan tentang dosa besar dan dosa kecil menurut pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakimi bin Rosli. Nombor metrik I20104602. Seterusnya tajuk yang ke-8, konflik bidang kuasa antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil di Malaysia. Pada bahagian mahkamah sivil, di sini ada 4 poin penting yang telah saya nyatakan berkenaan mahkamah sivil di Malaysia, iaitu struktur mahkamah sivil di Malaysia, bidang kuasanya, sumber dan rujukan, dan kemudian kedudukan mahkamah sivil di Malaysia. Yang pertama, 1.1 struktur mahkamah sivil di Malaysia. Mahkamah sivil di Malaysia terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama, mahkamah tinggi iaitu High Court. Yang kedua, mahkamah rendah Subordinate Court. Mahkamah tinggi terdiri daripada Mahkamah Tinggi Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaysia dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Mahkamah rendah terdiri daripada Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrat. Yang kedua, 1.2 bidang kuasa mahkamah sivil. 1.211 Mahkamah Magistrat. Di sini saya menyatakan mengikut kedudukan mahkamah sivil paling bawah dan seterusnya yang teratas. Yang pertama, Mahkamah Magistrat. Mahkamah Magistrat mempunyai dua pembahagian juga, Mahkamah Magistrat pertama dan Mahkamah Magistrat kedua. Mahkamah Magistrat pertama, bidang kuasanya ialah mendengar dan memutuskan semua tindakan sivil dan jenayah. Jumlah pertikaian tersebut mestilah tidak melebihi 100,000 dan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun. Mahkamah Magistrat kedua, bidang kuasanya ialah mendengar dan memutuskan semua tindakan sivil dan jenayah, dan jumlah pertikaian mestilah tidak melebihi 10,000 dan hukuman penjara tidak lebih 12 bulan. Yang kedua, Mahkamah Session. Mahkamah Session, bidang kuasanya menjatuhkan apa-apa saja hukuman yang dibenarkan undang-undang selain daripada hukuman mati. Jumlah pertikaian tersebut mestilah tidak melebihi sebanyak RM1 juta. Kemudian Mahkamah Tinggi, High Court, yang Mahkamah Tinggi Malaysia dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Bidang kuasanya membicarakan kes semua jenis kes sivil dan jenayah. Bagi hal yang berkaitan sivil, ini termasuk hal ehwal suami isteri, pelantikan penjagaan bayi dan kanak-kanak, bayi dan anak-anak, wasiat dan sebagainya. Bagi hal ehwal yang berkaitan jenayah pula, ini termasuk kesalahan jenayah terhadap negara. Kemudiannya, Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan, bidang kuasanya mengenakan hukuman penjara dan hukuman mati bagi yang tersabit bersalah. Kes yang melibatkan tuntutan ini mestilah tidak kurang daripada RM250,000. Kemudian, mahkamah yang tertinggi di Malaysia, Mahkamah Tinggi Persekutuan, berperanan sebagai bidang kuasa utama dalam menentukan undang-undang yang akan digubal Parlimen atau Dewan Negeri, tidak mengira sama ada undang-undang tersebut dikira sebagai sah ataupun tidak.
Kemudian sumber dan rujukan bagi mahkamah sivil. Sumber utama bagi pelaksanaan undang-undang sivil di Malaysia adalah Perlembagaan Persekutuan. Setiap yang terkandung dalam undang-undang sivil mestilah bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan. Tidak boleh bertentang dan menyalahi apa yang terdapat pada Perlembagaan Persekutuan. Kemudian yang terakhir, kedudukan Mahkamah Sivil di Malaysia. Mahkamah Sivil di Malaysia telah menjadi mahkamah yang unggul sejak dari awal kedatangan Inggeris. Ini kerana kesesuaian dan keseragaman undang-undang sivil akan penerimaan seluruh masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Mahkamah Tinggi Persekutuan adalah mahkamah yang paling berkuasa di Malaysia. Namun, amalan sistem separation of power telah meletakkan had-had yang tertentu bagi menghalang dari berlaku campur tangan kuasa dalam penghakiman undang-undang bagi sesebuah kes. Assalamualaikum. Baik, saya akan teruskan. Saya Sohibul Faiz bin Saiful Azami, I 193 04 300. Baik, saya akan terangkan berkenaan pertikaian bidang kuasa antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Dilihat dulu isu kandungan berkaitan dengan pertikaian bidang kuasa ni. Yang pertama, prinsip keadilan mahkamah syariah dan kuasa semakan kehakiman mahkamah tinggi. Kemudian yang kedua, penggunaan undang-undang bagi orang yang menukar agama. Baik. Tentang apa pertikaian bidang kuasa ni? Kewujudan dua sistem undang-undang sivil dan syariah di Malaysia ini berkaitan dengan perkembangan sejarah undang-undang di negara Malaysia. Bermula dengan undang-undang adat Melayu ataupun Islam, sampailah penggunaan korpus undang-undang common law dan kaedah equity dan undang-undang Inggeris. Kesan daripada pindaan perkara 121-1A, perlembagaan akan dikaji termasuk campur tangan mahkamah sivil dalam bidang kuasa mahkamah syariah, walaupun pindaan selepas pindaan dibuat dan terdapatnya keputusan Mahkamah Persekutuan yang memutuskan perkara yang berkaitan dengan orang Islam adalah di bawah bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah. Berhubungan ini di antara kerajaan persekutuan dan negeri, iaitu federalisme dan pengharmonian undang-undang atau institusi kehakiman sivil dan syariah juga telah dibincangkan. Analisis juga telah dibuat terhadap beberapa kes penting yang berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah, dan beberapa cadangan telah dikemukakan bagi mengukuhkan lagi bidang kuasa mahkamah syariah selaras dengan pindaan perkara 121-1A perlembagaan. Baik, seterusnya kita masuk pula prinsip keadilan mahkamah syariah dan kuasa semakan kehakiman mahkamah tinggi. Baik, prinsip keadilan yang digunakan pakai dalam penghakiman di mahkamah sivil yang berkaitan dengan orang Islam merupakan konsep keadilan yang berbeza dengan prinsip keadilan orang Islam yang berteraskan kepada wahyu Allah. Manakala keadilan Inggeris merupakan konsep yang timbul daripada duluan dan pemikiran hakim serta pengubal undang-undang yang tidak bersifat holistik. Kuasa pengawasan mahkamah sivil masih kekal sebab perkara 121 perlembagaan masih memerlukan kuasa semakan kehakiman kepada mahkamah tinggi sivil terhadap semua mahkamah dan kuasa mahkamah, termasuklah mahkamah syariah, yang memberi indikasi bahawa mahkamah syariah masih tidak mempunyai bidang kuasa yang eksklusif mutlak, kerana mahkamah tinggi masih boleh campur tangan dalam urusan mahkamah syariah melalui semakan kehakiman berdasarkan kepada pengasingan bidang kuasa di bawah perkara 121-1A. Mahkamah syariah sepatutnya diberikan kuasa kehakiman mutlak untuk memutuskan semua kes yang berkaitan dengan orang Islam tanpa ada campur tangan mahkamah sivil. Apabila mahkamah tinggi masih ada kuasa dalam memutuskan hal yang berkaitan dengan orang Islam yang berada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, dia akan kembalikan kedudukan mahkamah syariah di tahap lama, iaitu dua dikotomi bidang kuasa. Satu bidang kuasa mahkamah sivil, satu lagi mahkamah syariah. Mahkamah sivil dia akan atasi bidang kuasa lain. Garis panduan yang komprehensif atau duluan mengikat yang berautoritatif perlu diberikan kepada hakim-hakim mahkamah sivil untuk campur tangan dalam bidang kuasa mahkamah syariah.
kerana campur tangan Mahkamah Sivil terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah masih berterusan. Justifikasi yang diberikan oleh hakim dalam melaksanakan campur tangan ini merupakan alasan yang berkaitan dengan prosedur atau kebebasan asasi seorang tanpa sebarang justifikasi yang mencukupi serta dalam kes-kes rayuan sivil. Seterusnya kita bagi kepada penggunaan undang-undang bagi orang yang menukar agama. Dalam isu murtad, hanya Mahkamah Syariah sahaja yang berhak untuk menentukan seseorang itu murtad atau tak, bukan Mahkamah Sivil. Macam kes Tongiah Jumali lawan Kerajaan Negeri Johor, kes 2004, seorang yang beragama Islam kemudian menjadi Kristian dan berkahwin pula dengan seorang Hindu, buat permohonan pengasahan perkahwinan di Mahkamah Tinggi. Macam mana pun, Mahkamah Tinggi memutuskan persoalan keluar Islam patut dirujuk kepada Mahkamah Syariah, kerana agama asal permohonan adalah agama Islam lah. Macam satu lagi, dalam kes Muhandas Nagapan, pendaki Mount Everest yang telah memeluk Islam dan mendaftar dirinya seorang Islam tanpa pengetahuan keluarganya, diputuskan hendaklah dikebumikan mengikut syariat Islam. Keputusan ni dibuat sebagai satu penghormatan lah kepada Mahkamah Syariah. Satu lagi kes macam kes Sarabanan, anak lelaki Tangga Tauraf lawan dengan Subashini, anak perempuan Raja Singgam 2007, dengan suami isteri. Jadi si suami telah memeluk Islam, tapi isteri masih agama Hindu. Plaintiff pula dia cuba mengislamkan dua orang anak dia. Isterinya bawa kes ini ke Mahkamah Tinggi. Dia mohon injaksi menahan suaminya daripada mengislamkan kedua anaknya. Bila kes ini dibawa ke Mahkamah Rayuan, mahkamah telah ambil pendekatan untuk tak nak campur tangan dan minta kes ini dibawa ke Mahkamah Syariah. So jadi kes ini dirayu lagi lah kepada Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan pula bersifat liberal dengan memutuskan pemelukkan Islam tak semestinya membubarkan sesuatu perkahwinan dan berlaku perubahan agama. Ini bermakna Mahkamah Sivil boleh mendengar kes tentang pengislaman kanak-kanak ini dalam kes Indira, dalam satu lagi dalam kes Indira Gandhi, anak perempuan Muto lawan Patman Natan, kes 2015. Mahkamah Rayuan putuskan Mahkamah Syariah ada bidang kuasa untuk kes pengislaman anak. Itu saja. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Nadrullah bin Muhammad Sufian, nombor matrik I19103624. Okey, berdasarkan sumber-sumber yang saya dapati, boleh saya kongsikan tentang artikel 121 dalam kurungan 1A, kerana ia bersesuaian dengan tajuk yang kita bincang sekarang ini. Sedikit sahaja poin yang saya dapat kongsikan, yang saya mampu kongsikan bagi artikel 121 dalam gulungan 1A ni. Okey. Dari segi takrifan dia, yang pertama, artikel 121 ini bermaksud perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa kehakiman persekutuan mengikut bidang kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Manakala artikel 121 dalam kurungan 1A pula berkaitan dengan bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah. Jadi dengan adanya kurungan 1A ini, dia dapat menjuruskan, menghususkan kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Seterusnya, ia diwujudkan atas sebab berlakunya pertembungan bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang pernah berlaku pada tahun 1988. Jadi dengan itu adanya artikel 121A dalam kurungan 1A ini ditambah bagi mengelakkan campur tangan bidang kuasa kedua-dua mahkamah tersebut. Sebarang keputusan yang telah dibuat di dalam Mahkamah Syariah mudah diganggu oleh Mahkamah Sivil. Hal ini telah mengganggu orang Islam kerana mereka ada hak dan kewajipan untuk mendapatkan hukuman di Mahkamah Syariah. Maksudnya di sini, artikel ini masih baharu lagi. Jadi apa-apa keputusan yang berkaitan dengan hukum orang Islam ni keberangkalian diganggu oleh bidang kuasa Mahkamah Sivil ini.
Jadi, bila adanya artikel ini dirasmikan serta dipinda dalam satu kes, tentu ada kesannya. Okey, baik. Kesan pindaan artikel 121 dalam kurungan 1A ni dapat saya jelaskan dengan lebih ringkas poin-poin yang penting sahaja. Kebanyakan yang saya dapat kemukakan lebih kepada kesan yang positif daripada kesan negatif. Okey. Baiklah, yang pertama sekali, sudah semestinya ia menolak bidang kuasa Mahkamah Tinggi berkaitan dengan perkara-perkara di dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang keduanya, bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah terhindar daripada berlaku konflik antara satu sama lain. Baik, macam bahagian pada kes-kes yang melibatkan konflik ini seperti berikut. Contoh macam di dalam kes Ainan bin Mahmud lawan Syed Abu Bakar 1939, MLJ 209 Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa seorang anak yang dilahir 4 bulan selepas perkahwinan ibunya dengan seorang bernama Mahmud adalah anak sah taraf. Keputusan itu mengikut Seksyen 112 dan kurungan Akta. Namun jelas bahawa keputusan itu berlawanan dengan undang-undang Islam. Hakim di dalam kes itu berpendapat bahawa dalam soal kesah tarafan anak mengenai orang-orang Islam, Seksyen 112 kurungan Akta ini terpakai dan menyingkirkan undang-undang Islam. Sebaliknya, jika perkara itu dibawa ke Mahkamah Syariah, undang-undang Islam lah yang dikenakan. Undang-undang itu telah disebutkan dengan jelas di dalam Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Okey. Kes yang saya kongsikan ini melibatkan pada yang pernah berlaku apabila Mahkamah Tinggi mengenakan undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang Islam bagi mengemukakan kepada pihak-pihak orang Islam. Okey, kesan yang seterusnya, ia juga dapat mengelakkan kedegilan dan kebarangkalian campur tangan yang munasabah. Seterusnya, hak keistimewaan orang Islam dapat dikukuhkan manakala orang bukan Islam tiada kaitan dalam isu yang berkaitan konflik bidang kuasa kedua mahkamah ini. Hal ini kerana kewujudan Mahkamah Syariah ini tidak pernah mengganggu hak orang bukan Islam di Malaysia. Ia juga menjamin keharmonian kedua-dua bidang kuasa mahkamah agar masyarakat Islam tidak keliru, kecewa dan ataupun terancam. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan. Saya mohon maaf atas kekurangan saya sendiri. Selebihnya rakan saya yang seterusnya akan bahaskan lagi tentang topik ini. Okey, yang seterusnya adalah contoh kes. Di sini ada 2 kes yang saya tunjuk dalam slide. Yang pertama adalah kes Indira Gandhi. Kes Indira Gandhi ni dia berkaitan dengan mengenai pasangan suami isteri yang berkahwin di bawah Undang-Undang Sivil pada April 1999. Isu perkahwinan pasangan ini timbul bila si suami yang memeluk agama Islam telah mendapat perintah hadanah secara expert dari Mahkamah Syariah Negeri Perak bagi jagaan ketiga-tiga anaknya pada tahun 2009. Okay, kes Indira Gandhi ni dia macam pasangan suami isteri yang berkahwin yang masa tu suami isteri masih
beragama Hindu. Tapi apabila seorang suami memeluk agama Islam, diorang bercerai. Tapi nak mendapatkan hak penjagaan anak-anak mereka itu, si suami mendaftarkan anak-anak mereka memeluk Islam tanpa pengatuan si isteri, dan berlakulah isu yang berkaitan mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Okey, yang seterusnya adalah kes Saravanan Tangatorai v. Subhashinsi Raja Singham. Okey, kes Saravanan ni pula adalah dia serupa juga dengan kes Indira Gandhi ni. Kes ni bermula apabila Subhashini memfailkan petisyen perceraian kerana suami beliau telah memilih untuk memeluk agama Islam dengan nama Muhammad Syafi Saravanan bin Abdullah. Dia serupa juga dengan kes Indira Gandhi. Diorang berkahwin dengan agama asal diorang, tetapi si suami memeluk agama Islam dan diorang bercerai. Tapi nak mendapatkan hak penjagaan anak-anak itu, si suami mendaftarkan anak-anak mereka untuk memeluk agama Islam di Majlis Islam Agama Perak. Tetapi terdapat banyak isu untuk mendapatkan hak penjagaan kanak-kanak kerana campur tangan antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Itu adalah satu isu yang berat dan susah untuk mereka untuk menangi isu ni. Okey. Seterusnya adalah kesimpulan. Konflik kuasa mahkamah sivil dan syariah sepatutnya dapat diselesaikan selepas berlakunya pindaan perkara 121 dalam kurungan 1A. Okey, pindaan perlembagaan ini sepatutnya menambahkan semua masalah campur tangan mahkamah sivil ke atas mahkamah syariah untuk selama-lamanya. Kes yang melibatkan orang Islam sepatutnya dibicarakan di mahkamah syariah sahaja, tanpa campur tangan mahkamah sivil. Okey, dekat sini dia kata apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam, orang yang menganut agama Islam, hanya mahkamah syariah sahaja yang boleh masuk, yang boleh mengenai isu tersebut, dan tiada campur tangan dari mahkamah sivil. Okey, seterusnya bidang kuasa eksekutif ini benar-benar dilaksanakan. Ia akan membawa pada mulanya era kebinekaan mahkamah syariah di Malaysia. So, kalau mahkamah syariah 100% ambil alih, mahkamah syariah akan dipandang tinggi oleh mahkamah sivil dan dipandang tinggi oleh mana-mana mahkamah. Dan institusi kebinekaan syariah akan menjadi satu institusi unggul yang akan membuat penghiman ke atas orang-orang Islam di negara ini. Mahkamah sivil sepatutnya mengelakkan diri dari melakukan campur tangan dalam perkara yang berkaitan dengan Islam yang hanya boleh diputuskan oleh mahkamah syariah yang telah diberikan bidang kuasa eksklusif. So, kesimpulan dia adalah jika kuasa diberikan kepada mahkamah syariah untuk membantu mengenai isu mengenai orang Islam dan isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam, mahkamah sivil tiada hak dan tiada kuasa ke atas isu tersebut dan diberikan kuasa sepenuhnya kepada mahkamah syariah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.
Itu saja dari kami. Terima kasih kerana mendengar.